Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Syuhada Muhammad dan rakan yang dikasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tugasan berkumpulan subjek penghayatan etika dan peradaban yang bertajuk Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Penghayatan Rukun Negara kepada mahasiswa UNIZA. Saya akan memperkenalkan barisan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang ahli kumpulan. Yang pertama iaitu Syarif Ilman bin Mahmud, yang kedua Muhammad Anwaruddin bin Ahmad Aminuddin, yang ketiga Amirul Aiman bin Muhammad Kamarul Zaman, yang keempat Muhammad Azri Afif bin Muhammad Muhsin, yang kelima Ahmad Amir Akhtar bin Muhammad Zamzuri, yang keenam iaitu saya sendiri Muhammad Zahiruddin bin Razali, yang ketujuh Asif bin Muhammad Bakri, yang ke-8 Muhammad Naif Nazmi bin Muhammad Zamari, yang ke-9 Muhammad Ridwan bin Ibrahim, dan yang terakhir iaitu Amir Syazwan bin Abdul Aziz. Jadi saya akan memulakan perbincangan ini dengan membahaskan tentang pengenalan tajuk kami, iaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap rukun negara kepada mahasiswa UNIZA. Jadi pertama sekali, isu kajian ini mengenai mahasiswa UNIZA dalam penghayatan rukun negara. Ianya dikaji mengikut objektif yang digunakan, iaitu mengkaji pengetahuan dan pemahaman mahasiswa UNIZA terhadap penghayatan rukun negara. Seterusnya, kajian ini adalah untuk menganalisis tahap pengetahuan mahasiswa UNIZA terhadap perlembagaan dan mendalami tahap penerapan terhadap mahasiswa UNIZA. Tambahan lagi, kaedah yang digunakan untuk menyiapkan kajian ini adalah dengan menggunakan kajian soal selidik terhadap 43 orang responden. Dalam kajian ini, kami telah mengenal pasti bahawa majoriti mahasiswa UNIZA mempunyai pengetahuan yang baik dalam memahami rukun negara. Konklusinya, hasil dari kajian ini kita dapat mengetahui bahawa betapa pentingnya penerapan rukun negara dari bangku sekolah kerana ianya memberi kesan pada masa yang akan datang. Saya akan menerangkan tentang objektif metodologi komuniti. Kajian tugasan ini adalah untuk mengkaji tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap penghayatan rukun negara. Objektif yang pertama, mengkaji pengetahuan mahasiswa UNIZA terhadap penghayatan rukun negara. Objektif yang kedua, menganalisis tahap pengetahuan mahasiswa UNIZA terhadap perlembagaan. Objektif yang ketiga, mendalami tahap penerapan terhadap mahasiswa UNIZA. Metodologi, kaedah pengumpulan data ini dibuat menggunakan sistem kuantitatif di mana pengkaji menggunakan instrumen kajian pewangsaan selidik. Kuantitatif, kami mendapatkan maklumat kajian berdasarkan pewangsaan selidik yang dibahagikan kepada 5 bahagian mengikut prinsip-prinsip rukun negara terhadap 42 responden. Semua perolehan data dianalisis dan diterangkan secara deskriptif. Komuniti terdiri daripada kalangan pelajar lelaki dan perempuan dari berbagai bangsa yang mengagumi keseluruhan fakulti di UNIZA kerana sasaran responden lebih dekat dan mudah untuk berinteraksi. Sekarang saya akan terangkan tentang dapatan kajian. Dapatan kajian kami ini terbagi pada 3, iaitu pengetahuan, pemahaman dan juga penerapan. Saya akan terangkan tentang pengetahuan. Tentang pengetahuan ini pula kita mempunyai 3 graf. Dari 3 graf itu mewakili pada satu persoalan. Jadi pada graf yang pertama kita akan tengok pada soalan, adakah anda tahu tentang kewujudan perlembagaan persekutuan? Yang mana kita dapati dalam soalan ini, pelajar UNIZA, kebanyakannya pelajar UNIZA memilih untuk sangat bersetuju, iaitu pada 46%. Kita pergi pula pada bahagian yang kedua, iaitu bahagian adakah anda tahu tentang kewujudan undang-undang persekutuan? Yang mana pada soalan ini juga kita melihat bahawa pelajar UNIZA sangat tinggi dalam memilih sangat bersetuju, iaitu pada 45%. Kita pergi pula pada graf yang terakhir, iaitu graf pada menceritakan tentang rukun negara mewujudkan sikap liberal terhadap kebudayaan yang berbeza. Pada graf ini pula kita melihat bahawa pelajar UNIZA yang sangat bersetuju hanyalah pada 26%, di mana ia agak rendah sedikit pada bahagian yang bersetuju, iaitu 32%. Dan pergi pula pada bahagian yang kedua, iaitu pemahaman. Pemahaman ini kita melihat bahawa setiap persoalan itu mempunyai perbezaan-perbezaan yang sangat memberangsangkan lah. Kita pergi pada graf yang pertama, iaitu pada soalan adakah anda pernah belajar perkara-perkara yang terkandung dalam perlembagaan di Malaysia. Yang mana pelajar UNIZA ni kita melihat bahawa 50% pada mereka sangat bersetuju, dan juga yang tidak bersetuju hanyalah 9% atau 8% sahaja. Yang kedua pula ialah rukun negara adalah falsafah negara, di mana kebanyakan pelajar UNIZA sangat bersetuju, iaitu pada 60%
2% mereka sangat bersetuju tentang soalan ini, dan juga yang tidak bersetuju tiada. Dan kita pergi pada soalan yang terakhir, iaitu pada kedaulatan undang-undang menjamin hak kebebasan asasi ke semua warga negara. Kita melihat bahawa pelajar nizam kebanyakannya sangat bersetuju, iaitu pada 49%, dan juga yang tidak bersetuju hanyalah 2%. Dan yang bahagian yang terakhir, aspek yang terakhir sekali ialah penerapan. Dan juga kita melihat bahawa penerapan juga mempunyai skala yang sangat memberangsangkan lah kita melihatnya. Dan kita pergi pada persoalan yang pertama, iaitu adakah anda berpendapat bahawa ilmu dan pengetahuan dan berkaitan dengan perlembagaan dan perundang-undang dan undang-undang dapat memberi nilai tambah kemahiran misalnya kepada anda? Maka kita melihat bahawa semua pelajar ini lah, sebahagian pelajar ini lah bersetuju, iaitu pada 5%, dan juga ada juga pelajar yang tidak bersetuju hanyalah dalam 9%. Yang kedua pula, kita melihat pada soalan tentang kesopanan dan kesusilaan dapat mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu padu. Dan kita melihat di sini yang mana pelajar ini lah sangat bersetuju bahawa tentang soalan ini, yang mana 62%. Dan juga yang tidak bersetuju tiada, dan yang sangat tidak bersetuju hanyalah 4%. Dan yang soalan yang terakhir pula ialah rukun negara membentuk individu berdisiplin dan bermoral, yang mana pelajar nizam juga sangat bersetuju tentang perkara ini, iaitu 60%, dan juga yang tidak bersetuju hanyalah 2%. Jadi seterusnya saya akan bincangkan tentang perbincangan isu dan patriotisme, iaitu pada poin yang pertama, penghayatan rukun negara adalah merupakan prinsip-prinsip untuk meningkatkan nilai patriotisme dalam kalangan masyarakat yang aman dan harmoni. Dan yang kedua, serta masyarakat mengamalkan rukun negara dalam aspek kehidupan mereka kerana tersematnya nilai cinta akan negara yang tinggi dalam jiwa mereka. Baiklah, itu sahaja daripada saya, dan saya serahkan pada sahabat saya Syarif Iman untuk terangkan tentang refleksi dan juga solusi. Seterusnya saya akan menyatakan solusi atau refleksi daripada kajian ini. Jadi solusi kepada objektif satu ialah kita boleh mengetengahkan lagi bahasa kita, iaitu bahasa Melayu. Hal ini kerana ianya amat penting dalam komunikasi seharian, kerana bahasa mempunyai keupayaan untuk menumbuhkan perpaduan dan persefahaman antara kaum di Malaysia. Seterusnya, kita juga boleh menekankan unsur tradisi, iaitu merujuk kepada 4 perkara, iaitu berkenaan dengan sistem beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang-orang Melayu. Keempat unsur ini membawa kesinambungan penting dalam menjaga hubungan etnik di Malaysia. Seterusnya, kita lihat pada solusi kepada objektif 2. Kita boleh mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan berkaitan perlembagaan undang-undang dan lain-lain. Pada masa itu, pihak universiti juga mestilah menekankan ilmu atau subjek tentang perlembagaan undang-undang, rukun negara dan lain-lain lagi. Seterusnya, ayolah kita lihat pada solusi kepada objektif 3. Dalam masa itu, kita boleh menerapkan penerapan tentang perlembagaan, rukun negara dan lain-lain, ialah dengan menekankan aspek-aspek yang berkait dengan kehidupan seharian mahasiswa tersebut agar dapat mengenal antara satu sama lain, tidak kira bangsa, agama dan lain-lain lagi. Seterusnya, kita boleh memperbanyakkan lagi konsep-konsep yang boleh mengenalkan mahasiswa kepada undang-undang negara. Contohnya konsep Satu Malaysia, Keluarga Malaysia dan banyak lagi. Ini berakhirnya pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.